Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Okey, hari ini kita akan ingat kembali topik yang kita dah belajar sepanjang 3 minggu ni, iaitu unit 6, pengukuran. Yang pertama, kita ingat dulu apakah maksud isi padu. Isi padu bermaksud besarnya sesuatu ruang yang dipenuhi oleh pepejal, cecair ataupun gas. Isi padu kotak susu dinyatakan dalam unit mililiter ataupun ditulis ml. Yang kedua, isi padu air botol dinyatakan dalam unit liter atau ditulis L. Isi padu tangki air dinyatakan dalam unit meter padu atau ditulis M3. Okey, kat sini kita tengok perbezaan yang ketara saiz bekas tersebut. Okey, jika saiznya kecil, kita gunakan unit mililiter. Jika saiznya sederhana, kita akan gunakan unit liter. Dan jika saiznya besar, kita akan gunakan unit meter padu. Okey, sekarang cuba teka apakah unit yang digunakan dalam objek-objek tersebut. Okey, dah dapat jawapannya. Okey, jom kita semak. Okey, bagi gelas, kita gunakan unit mililiter kerana kandungan isi padunya yang sedikit. Bagi botol air, kita gunakan unit liter kerana isi padunya sederhana. Dan bagi kolam pula, kita gunakan unit meter padu kerana isi padunya yang sangat banyak. Okey, sekarang kita akan mengetahui cara untuk mengukur isi padu di dalam kotak lohong. Kita boleh mengukur isi padu kotak lohong menggunakan kubus 1 cm padu. Okey, tengok gambar rajah ini. Di atas itu ialah kubus 1 cm padu dan di bawahnya pula ialah kotak lohong. Isi padu kotak lohong bersamaan dengan jumlah kubus 1 cm padu yang boleh memenuhi ruang pada kotak lohong itu. Okey, ini adalah cara kedua untuk mengira isi padu kotak lohong. Okey, dinyatakan panjang, lebar dan tinggi. Okey, jadi kita darab ketiga-tiga itu. Okey, panjang yang diberikan 7 cm, darab lebar 4 cm, darab tinggi 5 cm. Okey, kita darab dan dapat jawapannya 140 cm padu. Okey, kat sini kita dapat mengetahui bahawa isi padu kotak lohong ialah bersamaan dengan 140 kubus 1 cm padu. Okey, sekarang kita akan mengetahui cara untuk mengukur isi padu cecair. Okey, alat yang digunakan untuk mengukur isi padu cecair ialah silinder penyukat dan bika. Okey, ini adalah silinder penyukat dan sebelah kanan adalah bika. Cara Aisyah ialah cara yang paling tepat untuk mengambil ukuran pada silinder penyukat. Okey, kenapa? Ini ialah kerana bacaan yang betul adalah pada kedudukan mata berada pada arah meniskus. Meniskus ialah permukaan cecair di dalam sesuatu bekas yang kelihatan berlekuk. Okey, tengok tu. Gambar rajah di bawah menunjukkan bagaimana kita melihat kepada meniskus di dalam sesuatu bekas. Garisan hijau adalah garisan mata yang tepat apabila kita mengambil ukuran pada cecair. Okey, dan yang terakhir, bagaimana cara untuk mengukur isi padu pepejal tidak sekata. Okey, ini ialah kaedah yang pertama, iaitu kaedah sesaran air. Isi padu air yang disesarkan bersamaan dengan isi padu objek. Okey, jom kita tengok. Okey, mula-mula kita masukkan air sahaja ke dalam silinder penyukat. Lepas tu kita ambil bacaan awal. Okey, kat sini bacaan awal 100 ml. Lepas tu kita masukkan pepejal tidak sekata. Okey, contoh kat dalam gambar ni batu. Okey, masukkan batu ke dalam air tersebut. Lepas tu kita ambil sekali lagi bacaan pada silinder penyukat tu. Okey, kat sini kita tengok 120 ml. Okey, selepas itu untuk menentukan isi padu batu, bacaan akhir tadi 120 ml kita tolak dengan bacaan awal iaitu 100 ml. Jadi kita dapat 20 ml. Okey, 20 ml itu bersamaan dengan isi padu batu.
Okey, bagaimana pula dengan gabus? Okey, kalau kita tenggelamkan terus gabus tu dalam air, gabus tak akan tenggelam. Gabus akan terapung. Macam mana kita nak kira isi padu gabus? Okey, langkah yang pertama, dalam silinder penyukat tu kita masukkan air bersama dengan batu. Lepas tu kita catatkan bacaan awal dia. Okey, kat sini kita dapat 120 ml. Lepas tu, pada benang yang sama yang kita ikat batu tu, kita ikatkan gabus tadi. Lepas tu, kita tenggelamkan dia ke dalam air. Okey, bacaan akhir sekarang dah jadi 135 ml. Okey, gunakan kaedah yang sama iaitu bacaan akhir tolak bacaan awal. 135 ml tolak 120 ml. Okey, kat sini kita dapat 15 ml. Okey, jadi isi padu gabus bersamaan dengan 15 ml. Kaedah yang kedua pula ialah menggunakan tin Eureka. Okey, kat sini isi padu air yang tersesar bersamaan dengan isi padu batu. Okey, bagi kaedah ini kita perlukan tin Eureka dan juga silinder penyukat. Okey, kita tengok contoh kat sini. Mula-mula kita isi air sampai muncung tin Eureka tu. Okey, lepas tu kita letakkan silinder penyukat dekat hujung muncung tin Eureka tu. Dan kaedah yang sama, ikatkan batu pada benang dan kemudian tenggelamkan batu ke dalam tin Eureka. Air daripada tin Eureka tu akan tersesar ke dalam silinder penyukat. Jadi air yang tersesar tu adalah bersamaan dengan isi padu batu. Jadi kita ambil terus nilai air yang tersesar pada silinder penyukat iaitu 100 ml. Jadi isi padu batu ialah 100 ml. Itu saja untuk pelajaran hari ini dan tamatlah unit 6. Jika ada apa-apa yang awak semua tak faham tentang unit ni, boleh terus tanya sebab minggu depan kita akan masuk unit yang baru. Okey, jumpa lagi semua.